أعوذ بالله من الشيطان Waalaikumsalam. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية سمحة ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا والهم الملائكة المقربين وافتح لنا أبوابك وعلمنا رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين سكن. Dan jikalau berhadas yang memberi izin atau yang diberi izin, kemudian daripada mengambil tanah dahulu daripada menyapu mukanya, adakah batal nakalnya atau tiada? Dan jikalau berhadas yang memberi izin tu orang yang nak tayamum atau yang diberi izin. Yang diberi izin tu mana orang yang nak sapu. Berhadas kemudian daripada mengambil tanah. Kemudian berhadas tu kemudian daripada mengambil tanah. Jadi dia berhadas tu selepas pada dia memindahkan tanah. Dahulu yakni belum daripada menyapu mukanya. Mukanya muka yang memberi izin. Masalahnya contohnya kita katanya yang memberi izin tu seorang yang sakit. Yang memberi izin tu seorang yang sakit. Seorang tu dia sakit tak boleh bergerak kaki tangan. Lepas tu dia beri izin kepada seorang. Maka seorang yang sihat yang nak sapuh muka dia tu dikatakan orang yang diberi izin. Apabila dia mulai memindahkan tanah, selepas pada dia memindahkan tanah, tapi belum pada nak sapuhkan muka orang yang mengizin. Antara tu. Daripada memindahkan tanah, dah tepukkan tanah, tangan di atas tanah, akar tangan nak sapuh di muka. Tapi belum pada nak sapuh di muka tu, berhadas. Tu maknanya, dan jikalau berhadas yang memberi izin atau yang diberi izin. Jadi dua rupa lah. Satunya selepas pada yang diberi izin memindahkan tanah sebelum pada nak sapuh muka yang memberi izin. Yang memberi izin tu berhadas. Atau selepas pada yang diberi izin tu
yang dapat izin, yang diberi izin, mana yang dapat izin. Lepas pada dia memindahkan tanah, tapi sebelum pada sapuhkan muka, di antara itulah dia berhadas. Maknanya dua masalah. Yang memberi izin tu berhadas, satu masalah. Yang diberi izin tu berhadas, satu masalah. Tapi selepas berhadas tu, selepas pada memindahkan tanah sebelum pada nak sapuhkan muka. Soalnya, adakah batal nakalnya, ini pindahan tanah itu batal ke tidak? Adakah batal nakalnya, yang akan tanah, atau tiada batal? Itu dia buat rupa soalan. Sebab kita sebab lagi akan datang tu, pada masalah niat tu, wajib adakan niat ketika memindah dan ketika menyapuhkan muka. Pada permulaan menyapuhkan muka. Dia tak sama dengan wuduk. Wuduk tu ketika kita ambilkan air, belum pada air nak sampai ke muka tu, tak wajib kita niat lagi. Tapi tayamum ni ketika kita pindah, letak tangan di atas tanah, mula akad tangan memindahkan tanah itu, dah kena ada niat. Dan kena berterusan niat tu sampai kepada mulai sapuh muka. Maka masalahnya yang memberi izin tu berhadas. Belum pada sapuh muka, selepas pada berpindah. Artinya yang dapat izin atau yang diberi izin, yang diberi izin pada dia tu berhadas selepas pada memindahkan tanah dan sebelum pada sapuh muka. Batal ke tidak? Sebabnya kalau kita tilik kepada wuduk, kalau kita tilik kepada bab wuduk, contohnya selepas pada kita basuh muka dan niat wuduk basuh muka, selepas pada basuh muka tu kita berhadas, keluar angin, berhadas. Maka tak boleh nak terus basuh tangan, mesti ulangi basuh muka balik. Basuh muka, basuh tangan, nak sapuh kepala, berhadas. Maka tak boleh nak sambung sapuh kepala. Maka kena ulangi basuh muka balik. Tapi di sini macam mana hukum dia? Adakah batal nakalnya? Kalau kata batal, kena ulang balik. Atau tiada batal. Kalau katanya tak batal, mana teruslah sapuh. Tengok jawapan dia. Kata Syekh Ibn Hajar, batal nakal yang diberi izin. Batal nakal. Nakal tu maknanya memindahkan tanah. Batal nakal ini memindahkan tanah. Nakal orang yang diberi izin. Apabila berhadas yang memberi izin. Kerana bahwasanya ia menyertai bagi niat dan bagi ibadat. Adapun yang diberi izin, maka hanya sahaja mengganti ia daripadanya. Pada semata-mata mengambil tanah dan menyapu anggota jua. Tiada pada niat yang mendirikan bagi ibadat dan menghasilkan ia baginya. Ini jawapan Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tufah. Dia katanya batal nakal yang diberi izin. Apabila berhadas yang memberi izin. Kita katanya kita sakit. Tak boleh bergerak tangan.
tak boleh bergerak tangan, nak sapu muka, nak pindah tanah, tak boleh lah. Maka kita izin kepada anak kita untuk sapukan muka kita. Kita izinkan kepada anak kita untuk tayamum kepada kita. Maka selepas pada, jadi kita yang nak tayamum, kita izin kepada anak kita dengan sebab kita ni tak boleh bergerak tangan. Jadi kita yang memberi izin, anak kita tu yang diberi izin. Jadi ketika dia memindahkan tanah, kita lah yang niatnya. Sebab dia tolong saja. Tolong memindah, tolong menyapukan muka. Jadi yang meniat tu ialah kita. Yang meniat tu ialah kita yang sakit. Maka maklum daripada tadi tu, niat tayamum tu mesti kena ada niat ketika memindah berterusan sehingga sampai menyapu di muka. Masalahnya begitu. Hukumnya begitu. Maka di sini masalah dia katanya batal nakal yang diberi izin apabila berhadas yang memberi izin. Jadi selepas pada anak kita memindahkan tanah, anak kita tu yang diberi izin. Selepas pada dia pindah, letak tangan di atas tanah, dia akan naik. Belum pada dia nak sapu muka kita tu, kita berhadas. Tapi kita berhadas tu selepas pada dia memindahkan tanah, tetapi belum pada sapu muka. Ketika tu kita berhadas. Keluar angin masalah. Rupanya begitu. Maka Syekh Ibn Hajar ia katanya batal. Pindahan anak kita akan tanah tu batal. Maknanya kena pindah lah. Jadi maknanya apabila dia akan dah letak tangan atas tanah, dia akan tangan belum pada nak sampai ke muka kita, kita keluar angin. Maka pindahan dia tu batal. Maka dengan sebab batal tu mesti dia kita kena bagi tahu dia tu ulangkan memindahkan tanah. Yang pertama tadi tu dah batal, tak boleh nak terus. Kena pindah lah. Dia katanya batal nakal yang diberi izin apabila berhadas yang memberi izin. Kenapa? Kerana bahwasanya ia berhadas menyertai bagi niat. Dengan maknanya berhadas tu berserta dengan niat. Maknanya dia berhadas tu selepas pada dia niat memindahkan tanah. Dia berhadas tu menyertai bagi niat. Maknanya dia berhadas dalam masa dia dah niat. Seperti wuduk tu kita keluar angin selepas pada kita niat wuduk basuh muka. Tengok. Kerana bahwasanya ia berhadas tu menyertai bagi niat. Sebab mulai memindah tu, anak kita mulai memindahkan tanah, kita dah mulai niat. Selepas pada niat mulai pindahkan tanah, belum nak sapu muka, kita berhadas. Maka batal. Kerana berhadas tu menyertai bagi niat dan bagi ibadat. Sebab apabila dah mulai memindahkan tanah tu dah masuk dalam ibadat dah. Begitu. Adapun yang diberi izin maka hanya mengganti ia daripadanya. Jadi maknanya kalau orang kata kenapa batal memindah padahal orang yang memindah orang yang dapat izin tadi tu yang dapat izin yang diberi izin tu dia tak berhadas, kenapa batal? Sebab dia yang memindah. Anak kita tu yang memindah. Kita yang sakit kita tidak memindah, hanya kita niat saja.
Padahal orang yang memindah tu dia tidak batal wuduk, dia tak berhadas, tetapi kenapa kenapa kita tak memindah? Tapi batal juga wuduk. Batal juga nakal. Tengok. Dia katanya orang yang diberi izin tu, anak kita tu, hanya dia tu sebagai menggantikan kita saja. Walaupun dia memindah, tapi pindahan dia tu ganti daripada kita. Jadi maknanya tempat kiraannya di kita lah. Jadi tempat kita kiranya, kira di kita lah. Tak ada kira di dia. Tak ada kira pada dia. Sebab dia tu sebagai ganti. Jadi pindahan dia seperti pindahan kita. Sapuhan dia seperti sapuhan kita sebab kita beri izin kepada dia. Maka hanya mengganti ia yang diberi izin daripada yang memberi izin. Pada semata-mata mengambil tanah, memindahkan tanah itulah. Dan menyapu anggota jua. Dia ni sekadar kita izin dia memindah, bukan dia tak ada buat tayamum. Kita yang nak tayamumnya. Cumanya kita suruh dia mindahkan tanah. Cumanya kita suruh dia memindahkan tanah. Kita suruh dia menyapukan muka tangan. Tiada pada niat. Dia tak ganti kita pada niat. Sebab yang meniat tu kita. Orang yang berhajat kepada tayamum ni. Kita orang sakit ni. Tiada pada niat. Yang menjadikan ibadat tidak, dan menghasil ia niat baginya bagi ibadat. Jangan dia lah niat, kita lah yang niatnya. Seperti kita ambil wuduk bagi orang lain, tuangkan air atas muka kita lah. Dia cumanya tuang air pada muka kita saja. Kita yang nak ambil wuduk ni kita niat. Begitulah. Adapun kata itu jawapan bagi Syekh Ibn Hajar. Tapi jawapan Syekh Ibn Hajar tu berlain dengan jawapan bagi Syekh Ramli. Adapun kata Syekh Ramli dan Khatib Syarbini, maka bahawa tiada batal nakal yang diberi izin dengan berhadas salah satu daripada keduanya. Ini jawapan Syekh Ramli dan Syekh Khatib Syarbini. Dia katanya selepas pada memindah oleh yang diberi izin belum pada sapuh muka, ada berhadas mana-mana seorang daripada keduanya yang memberi izin dan yang diberi izin tu tidak batal pindahan itu. Mana teruslah sapuh. Tengok. Jadi maknanya kita izin kepada anak kita untuk memindahkan tanah untuk menyapukan muka kita. Selepas pada dia memindahkan tanah, belum pada nak sapuh muka kita, kita berhadas atau dia berhadas. Maka pindahan tanah saat itu tidak batal. Maknanya terus sapuh. Kenapa tak batal? Kedua-dua tu, adapun yang memberi izin, ini adapun tiada batal nakal, adapun tiada, kita tafsir gini, adapun yang memberi izin, adapun tiada batal nakal yang memberi izin. Maka kerana bahwasanya ia tiada memindahkan tanah, jadi maknanya kita katanya kita izin pada anak kita lah, selepas pada dia memindah tu ada berlaku berhadas, emo dia emo kita, maka tidak batal memindah. Sebab apa? Sebab tilik pada kita orang yang memberi izin, kita tak memindah, dia yang memindah. Tilik ke situ. Tilik kepada katanya dia yang memindah. Dia tak ada nak ambil tayamum, kita yang nak ambil tayamum. Maka yang memindah tu dia yang memindah tu dia, bukan kita. Dia katanya maka kerana
ya bahwasa ia ia yang memberi izin kita orang sakit ni tiada memindah tanah, kita tak ada pindah tanah anak kita ni. Dan ada pun yang diberi izin anak kita yang memindah tu, maka tiada ia yang tayamum, dia bukan orang yang nak tayamum. Tilik ke situ. Tilik kepada tak batal kerana kita ni kita tak memindah. Lagi pula sebelah balik dia bukan orang nak tayamum. Begitulah. Dan demikian lagi tiada batal nakalnya. Pindahan dia tu tak batal. Jikalau berhadas kedua-duanya ketika itu. Ketika memindahkan tanah. Kalau katanya sani tu masalah katanya selepas pada memindah kita berhadas atau dia berhadas. Mana-mana seorang daripada kedua tu berhadas. Ataunya selepas pada memindah belum pada nak sapuhkan muka tu kedua-dua itu batal wuduk. Berhadas. Kedua-dua tu berhadas. Maka tak batal juga memindah terus sapuhlah. Dan jikalau tayamum ia dengan sendirinya, ini masalah kita orang nak tayamum, kita memindahkan tanah dengan sendiri. Kita tidak izin ke siapa-siapa. Kita buat sendiri dah. Pindah sendiri, sapu sendiri, niat sendiri. Begitu. Dan jikalau tayamum ia seorang. Dengan sendirinya, dengan maknanya tak izin kepada orang lain pada menyampuh dan memindah. Maka menakal tanah ia serta niat. Kemudian berhadas. Maka wajib atasnya mentajdidkan niatnya dahulu daripada menyapukan mukanya atau sertanya supaya bersama pindah yang lain. Yang datang kemudian daripada tajdid niat itu. Dan tiada wajib bahawa mendatangkan tanah yang lain daripada tanah itu. Ini masalah kalau kita sendiri. Kita yang nak tayamum, kita lah yang memindah sendiri. Tetapi ceritanya begini. Kita sendiri nak tayamum, kita sendiri memindah, kita sendiri nak sapu. Tetapi rupanya begini. Selepas pada kita letak tangan di atas tanah, kita apabila nak memindahkan tanah tu dia dah mesti kena niat dah. Kemudian tangan naik belum nak sampai ke muka untuk nak sapu muka tu ketika itulah berhadas. Rupanya di situ. Jadi kita seorang kita lah. Kita letak tangan di atas tanah. Apabila mulai akad tangan sana itu makna katanya mulai memindah. Akad belum pada nak sampai ke muka. Kita berhadas. Rupanya begitu. Itu maknanya dan jikalau ia seorang dan jikalau tayamum ia seorang dengan sendirinya dan menakal tanah ia serta niat. Kita pun letak tangan, akad tangan sambilan niat akad tangan. Selepas pada akad tangan tu ketika belum pada nak sapu muka ketika tu kita berhadas. Tu kemudian berhadas. Kemudian selepas pada niat, selepas pada menakal memindahkan tanah, kita berhadas. Keluar angin masalah. Maka hukumnya, maka wajib atasnya seorang tadi mentajdidkan niat. Ini membaharukan niat. Kena niat lain. Kena niat lain. Niat yang kita niat ketika mulai memindah yang belum pada berhadas tu tak dah batal. Mesti kena baharukan niat. Kena niat pula sekali lagi lah. Dahulu daripada ini sebelum daripada menyapukan muka. Niat tu bila kena baharukan niat tu bila belum pada nak sapu muka atau sertanya serta sapukan muka.
Jadi contohnya begitulah. Jadi kita letak tangan di atas tanah. Mulai akad tangan tu kita dah niat. Kita dah niat. Lepas tu niat macam mana tengok depan. Lagi ke datang. Kita dah niat. Letak tangan apabila kita mulai memindah tu, kita dah niat. Kita niat ketika itu. Belum pada nak sapu muka, kita keluar angin. Batal, berhadas. Maka apabila nak sapu muka tu, niatkan balik. Niat sekali lagi pula. Belum pada nak sapu muka atau niat sekali lagi pula serta sapu muka. Kena buat begitu. Kenapa? Supaya bersama pindah yang lain yang datang kemudian daripada tajdid niat itu. Supaya bersama pindah. Supaya bersama pindah yang lain, pindahkan tanah lah. Yang lain, mana yang lain? Yang datang kemudian daripada tajdid niat itu. Supaya bersama pindah yang lain yang datang kemudian daripada tajdid niat itu. Dan tiada wajib bahawa mendatangkan tanah yang lain daripada tanah itu. Dia tak payah ambil tanah yang lain. Dah. Jadi begitulah. Jadi masalahnya begitu. Apabila selepas pada kita memindah, ketika kita mulai akad tangan untuk mindah tu kita dah niat. Kemudian sebelum pada sapu muka tu kita berhadas. Tapi apabila berhadas tu jangan terus sapu muka. Kita berhenti sekejap, lepas tu kita ulangkan niat balik. Ulangkan niat balik. Apabila kita ulangkan niat balik, teruslah sapu muka. Begitulah. Jadi tak payah kita pindahkan tanah sekali lagi pula tu, tak payah dah. Terus. Apa tu masalah niat tu kita tengoklah tu dah sampai masa dia tu. Dah sampai tepat masalah niat. Tengok. Dan rukun yang keduanya niat. Rukun yang kedua daripada 5 rukun bagi tayamumnya ialah niat. Seperti meniat istibahata fardis salati. Jangan niat saja ku mengambil tayamum semacam wuduk tu tak boleh. Kita niatnya nawaitu istibahatas salati. Nawaitu tu kena adalah nawaitu istibahata fardis salati. Sajaku tu nawaitu. Sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Mana kita niat kata kita ni mengharuskan mengerjakan sembahyang. Mengerjakan fardu sembahyang. Dia kena niat begitu sebab tayamum ni bukan taharah yang asal. Yang asal tu mandi atau wuduk. Maka dengan sebab tidak boleh ambil wuduk, tak boleh mandi, maka kita gantikan dengan tayamum. Maka tayamum tu sekadar nak mengharus saja. Sebab tu kita kena niat begitu saja. Ku mengharuskan fardu sembahyang. Atau diniatnya nawaitu istibahatas salati. Mana saja ku mengharuskan sembahyang. Itu mana sebut fardu sembahyang pun boleh, tak sebut pun boleh. Atau diniat nawaitu istibahata masil mishafi. Kalau kita nak buka, nak menanggung Quran, kita niat begitu. Tapi ini tak luas lah. Kita niat saja ku mengharuskan menyentuhkan Quran. Atau sajdatat tilawah. Sajdatit tilawah. Nawaitu istibahata sajdatit tilawah. Sebab sujud tilawah kena ada wuduk. Sajdatit tilawah. Sambung dengan tadi. Maknanya nawaitu istibahata sajdatit tilawah.
sajaku mengharuskan menyentuh mishaf atau masil mishaf tadi atau sujud tilawah. Lepas tu lain-lain lagi sajaku mengharuskan tawaf. Bolehlah. Segala perkara yang berhajat kepada taharah tu boleh kita guna dalam niat. Sajaku mengharuskan tawaf. Sebab tawaf pun nak pada taharah juga. Sajaku apa lagi? Itu ikutlah sajaku mengharuskan menanggung Quran. Begitu. Kita pilihlah. Tapi kalau kita nak menanggung Quran, nak menyentuhkan Quran, kita niat mengharuskan sembahyang pun boleh. Sebab kalau kita niat nawai itu istibahatas salati, sajaku mengharuskan sembahyang. Apabila sembahyang tu boleh, menyentuh Quran, menanggung Quran pun boleh juga. Begitu. Katanya, dan tiada memadai niat mengangkat raf'al hadas, yakni mengangkat hadas. Tak boleh saja aku mengangkat hadas kecil seperti kita niat pada wuduk tu, tak boleh. Sebab tayamum bukan digunakan untuk mengangkat hadas tanah ni. Hanya air saja digunakan untuk mengangkat hadas. Hanya sini tu nak bagi bolehkan sembahyang. Harus tak berdosa. Katanya, dan tiada memadai niat raf'il hadas, yakni mengangkat hadas. Saja aku mengangkat hadas kecil, tak boleh. Kerana bahawasanya tayamum itu tiada mengangkatkan hadas. Kita tayamum tak mengangkatkan hadas, mana hadas tu masih ada. Lepas tu boleh nak solat, itulah kita niat kata saja aku mengharuskan solat. Gitu. Jadinya begini. Kalau kita mengambil wuduk, kalau kita mandi janabah, mandi wajib, maknanya kita mengambil wuduk, kita mengangkat menghilangkan hadas. Jadi apabila kita sudah ambil wuduk, habis ambil wuduk, sudah ambil wuduk, mana hadas tak ada di anggota kita, di badan kita. Mana begitu, hadas kecil tidak ada ke anggota kita. Kalau kita mandi janabah, mandi junub, mandi wajib, maknanya hadas besar dah habis, dah tidak ada kat badan kita. Tapi kalau kita gantikan wuduk itu dengan tayamum, tapi kalau kita gantikan mandi janabah itu dengan tayamum, maka tayamum dia tidak mengangkatkan hadas. Maknanya apabila kita tayamum tu hadas masih ada kat badan kita. Sebab tayamum tak kuat, tak boleh nak mengangkatkan hadas. Lepas tu macam mana hadas tidak diangkat dengan sebab kita tayamum? Maka dengan sebab hadas tidak diangkatkan dengan sebab kita kerjakan tayamum, lalu itulah tak boleh kita nak niat mengangkatkan hadas. Hanya kita niat mengharuskan sembahyang. Kita niat mengharuskan. Jadi maknanya dengan sebab hadas ada kat badan kita, lalu tu kita niat membolehkan sembahyang, mengharuskan. Maknanya kalau tak tayamum berdosa kita sembahyang. Maka dengan sebab tayamum mengharuskan sembahyang dengan keadaan berhadas. Begitu. Itu mana kata sajaku mengharuskan sembahyang. Macam mana kata mengharus? Dengan sebab hadas ada kat badan kita, tetapi kita tayamum untuk nak membolehkan. Gitu saja. Tengok. Dan tiada pula diniat fardu tayamum. Semacam fardul wudu. Tak boleh juga. Sajaku menunaikan fardu tayamum. Tak boleh juga. Kerana tayamum taharah darurah jua. Kenapa tak tiada pula diniat fardu tayamum? Kerana tayamum taharah darurah juga. Maknanya tayamum itu taharah yang diguna pada ketika darurah, ketika kecemasan tak boleh guna air saja. Bukan dengan secara asal. Taharah yang asalnya taharah dengan air inilah. Tayamum taharah darurah. Maknanya kalau tidak darurah,
Darurah tak boleh guna air sebab sakit. Darurah tak boleh guna air dengan sebab tak ketiadaan air. Tak boleh kita nak tayamum. Mesti gunakan yang asal ialah air. Tengok. Maka tak boleh kita nak niat begitu. Kerana tayamum tu taharah maknanya menyuci yang diguna pada ketika darurah jua. Tiada patut bahawa dijadikan maksud. Tiada patut bahawa dijadikan tayamum tu maksud. Ini maksud yang asal ialah mengakatkan hadas. Tidak. Dan kerana inilah tiada sunat mutajdidkan tayamum. Tayamum tak sunat tajdid. Tak macam wuduk. Wuduk tu apabila kita sembahyang dengan satu wuduk walaupun tak batal, nak sembahyang lain tu sunat kita tajdidkan. Tengok, bersalahan wuduk, sunat tajdid padanya. Kemudian dia kata itu kaifiat niat. Kaifiat maknanya perkataan niat yang kita akan guna pada ketika kita bertayamum. Tapi habis. Maka di sini pula masa kita niat pula. Dia niat ni ada banyak. Lafaz niat, masa niat. Tengok. Maka di sini dia kata dan wajib menyertakan niat itu. Ni masa kita nak niat tayamum tu bila? Dan wajib menyertakan niat itu pada permulaan memindah tanah. Ni seperti kita maklum daripada dulu. Sini tepat ceritaan dia. Tepat bahasan dia. Dan wajib menyertakan niat itu pada permulaan memindah tanah. Nakal, memindahkan tanah. Kerana bahwasanya ia permulaan rukun dan wajib mengekalkan dia kan niat hingga menyapu satu suku daripada mukanya. Tetapi sah dipindah tanah dengan tanah dengan berniat pada permulaan pindahnya. Maka tak kalah hampir tangannya kepada mukanya, maka dipesertakan niat dengan menyampaikan tangannya kepada mukanya. Maka tiada menafikan kata ashab wajib menyertakan niat dengan permulaan memindah. Kerana bahwasanya yang demikian itu dikandak dengan memindah yang kebilangan dengan yang kebilangan. Dan pindah yang tersebut itu tiada kebilangan. Hanya yang dibilangkan pindah yang disertakan dengan niat kepada menyapu muka. Maka ittifaq masalah ini antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Baca sikit lagi. Dan yang khilaf iaitu jika berniat ketika mula-mula memindah dan ketika menyapu muka dan putus niat antara keduanya. Maka surah ini kata Syekh Ibn Hajar tiada memadai yang demikian itu. Dan kata Syekh Ramli dan Khatib memadai akan dia. Yang demikian itu.
Jadi sini masa niat. Kita niat ni ada beberapa perkara yang bersangkutan dengan dia. Satunya yang kita dah lepas tadinya, ialah perkataan niat. Saja ku mengharuskan sembahyang, saja ku mengharuskan fardu sembahyang hingga akhirnya, itu perkataan niat. Lepas tu satu perkara laginya di sini ialah masa kita nak niat. Masa kita nak niat. Maka kaedah asalnya niat tu masa dia tu bila ialah pada permulaan ibadat. Niat itu diniatkan ketika memulai mengerjakan ibadat. Maka dengan sebab itulah kita sembahyang. Dengan sebab itulah kita sembahyang, kita solat tu kita mulai niat pada ketika kita mengucap takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram tu ialah rukun yang pertama yang kita mulai kerjakan di dalam ibadat sembahyang. Itu. Takbiratul ihram ialah rukun yang pertama bagi sembahyang yang kita kerjakan. Lalu tu kita niat di situ. Begitu juga wudu, kita mulai kerjakan rukun wudu ialah di basuh muka. Sebab tu dia niat ketika di situ pada permulaan ibadat. Tetapi masalah sani itu katanya kena niat pada permulaan ibadat. Diistisnakan satu masalahnya ialah masalah niat puasa. Sebab kalau kita tilik kepada kaedah saninya ialah kena niat pada permulaan, pada mulai-mulai buat ibadat, pada permulaan ibadat tu pada masalah puasa tu kita kena niat bila? Kena tengoklah kita mulai puasa tu bila. Kita mulai puasa tu bila? Jawabnya kita mulai puasa tu ialah pada permulaan naik fajar. Mana mulai masuk waktu subuh. Pada permulaan naik fajar sadiq. Sebenarnya dia kena niat di situ. Mulai naik fajar sadiq, mulai kita niat. Tetapi nak membetulkan, nak mensertakan niat puasa dengan naik fajar sadiq itu satu kesusahan yang besar terhadap kita. Susah nak buat. Nak jadi kebetulan tu susah. Sebab tu dibolehkan niat sebelum pada naik fajar. Sebab tu apabila dah masuk waktu malam, boleh kita niat. Walaupun selepas pada buka puasa apabila masuk waktu maghrib malam tu, dah bolehkan niat. Jadi masalah puasa tu, kalau kita kira tu, dia tak panggil niat tu sebab pada makna lurahnya tidak panggil, pada makna asalnya tak panggil niat. Sebab niat yang sebenarnya ialah masa dianya pada permulaan ibadat. Kalau niat, kalau ada qasad nak buat belum pada ibadat, dia panggil azam. Sebab tu kalau kira puasa tu dia tak panggil niat, panggil kata azam. Benda nak buat tu esok, kita buat keputusan sekarang. Itu panggil katanya azam. Tapi azam menempati niat. Tu dalam bab puasa, ulama fiqh bahas begitulah. Jadi maknanya mesti kita kena niat puasa dengan mana kita azam kata esok kita nak puasa. Jadi masa kita niat ni belum pada naik fajar. Jadi niat lain, niat belum pada nak buat. Qasad tu belum pada nak buat. Maka itu tak panggil niat, dia panggil azam. Sebab kalau niat, betul-betul niat tu dilakukan pada permulaan ibadat. Pada permulaan ibadat. Kalau sembahyang rukun yang pertama yang kita sentuh, yang kita masuk. Maka puasa tu dikatakan azam sebab belum pada masa kita puasa. Azam menempatikan niat. Gitu. Maka kembali kepada masalah tayamum kita. Kembali kepada masalah tayamum kita. Maka rukun yang pertama,
tayamum ini satu ibadat. Maka kaedah kita tadi, niat ni mesti disertakan pada permulaan ibadat. Maka ibadat kita, ibadat tayamum kita tu permulaan dia di mana? Di rukun yang pertama. Rukun yang pertama dia tu mana dia? Ialah memindahkan tanah. Bukan sapu muka. Dia tak sama dengan wuduk. Wuduk tu rukun yang pertama ialah basuh muka. Adapun basuh tangan berkumur tu, itu bukan rukun lagi. Jadi maknanya sebab tu wuduk tu kita niat ketika air menyentuh, ketika membasuhkan muka. Tetapi rukun yang pertama bagi tayamum tu ialah memindahkan tanah. Jadi kita mulai memindahkan tanah tu, kita mulai memindahkan tanah, itu dah mulai ibadat tayamum kita. Di situ tempat niat permulaannya. Tetapi kita kena faham begini. Kita kena fahamnya begini. Untuk nak masuk pada masalah dia, kita kena faham begini. Kita tangan kita ni apabila kita letak di atas tanah, itu tak pindah lagi. Itu tak pindah lagi. Itu panggil pukul. Letak tangan kita di atas tanah, tanah duduk kat mana ikutlah. Kita letak tangan kita di atas tanah, ini tak pindah lagi. Apabila kita mulai akad. Kita mulai akad. Kita letak, kita mulai akad. Ni memindah ni. Sebelum pada nak sampai ke muka dalam perbuatan memindah. Bukan letak, mulai akad tu memindah. Bukan sakat tu. Jadi maknanya, kita letak tangan kita atas tanah. Di mana tempat memindah? Mulai bergerak tangan kita naik, belum pada nak sampai ke muka. Itu perbuatan memindah. Itu perbuatan memindah. Jadi maknanya bergerak tangan nak mari sampai ke muka tu, belum pada nak sampai ke muka, itulah perbuatan memindah. Itulah perbuatan memindah. Seperti kita sembahyang, kita niat bila? Niat pada takbiratul ihram. Lepas tu takbiratul ihram antara Allah dan Ra akbar. Maknanya Allahu akbar. Antara tu takbiratul ihram. Boleh kita adakan niat pada masa tu. Jadi kena adakan niat selepas pada mulai. Jangan niat belum pada sebut hamzah Allah. Kena niat selepas pada kita dah mulai sebut Allah. Hamzah Allah. Dan kena selesaikan niat belum pada kita sebutkan Ra akbar. Belum pada selesai sebut Ra akbar. Dengan apabila selesai sebutan Ra tu dah habis takbiratul ihram. Jadi di antara masa tu Allahu akbar. Itu panjang juga dia tu. Situ masa takbiratul ihram, situlah masa diletakkan niat, diisikan niat. Maka masa memindahkan tanah, masa kita memindahkan tanah tu bukan di mulai akad. Mulai akad tu memindah, bukan. Ni. Letak tangan atas tanah. Kita kata ni tanah. Kita letak. Letak ni panggil kata pukul. Ni muka, nak mari ke muka. Kita letak, mula akad. Ni memindah. Belum sampai muka. Apabila sampai muka, dah habis masa pindah. Jadi panjanganlah juganya. Tengok, masa kita takbiratul ihram tu, Allah, panjang juga. Maka memindah pun gitulah. Ni tanah kita akad. Ni dalam masa memindah tapi kita lajulah buat ni nak bagi nampak kata ini masa memindah. Jadi tak mesti ketika kita akad tanah tu terus niat, tak mesti begitulah. Kita akad tu belum pada nak sampai masa sapu muka tu dalam masa memindah. Tu nak belum pada nak di sini belum pada nak sampai muka tu, itu masa memindah. Situ tepat isikannya. Situ tepat isikannya. Macam kita katanya Allahu akbar.
Situlah antara itulah antara a dengan ra, situ kita isikan ya. Bila. Itu maknanya dan wajib dimenyertakannya pada permulaan memindah tanah. Kerana bahawasanya ia memindahkan tanah tu permulaan rukun. Nanti kita ulang balik masalah di sini. Itu sebagai penduluan latar belakang saja kita sebut ni. Dan wajib menyertakannya pada permulaan memindah tanah. Nanti kita ulang sekali lagi. Panjang masalah dia lagi. Dan wajib menyertakannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك